sejahtera. Apa khabar ya murid-murid? Sudah bersedia untuk belajar bersama Cikgu Usha? Jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran kita pada hari ini bertajuk Pelbagai Bangsa Satu Jiwa. Pelajaran ini menekankan aspek seni bahasa yang terdapat dalam buku teks pada halaman 68. Standard kandungan pelajaran kita pada hari ini ialah 4.3 menghasilkan bahan sastera dengan menyerapkan keindahan dan kesantunan bahasa serta mempersembahkan secara kreatif. Standard pembelajaran pula 4.3.1 mencipta bahan sastera secara berpandu dan mempersembahkan secara kreatif. Roman 2, pantun 4 kerat. Objektif pembelajaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, diharap murid dapat mencipta pantun 4 kerat secara berpandu dan mempersembahkan secara kreatif. Kriteria kejayaan pula, murid akan berjaya jika yang pertama, melengkapkan pantun 4 kerat secara berpandu. Yang kedua, melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. Sebelum kita masuk pada isi pelajaran, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan pantun 4 kerat. Pantun 4 kerat ialah bentuk pantun yang mempunyai 4 baris, di mana 2 baris yang pertama mewakili pembayang dan 2 baris di akhir mewakili maksud sebenar yang hendak disampaikan. Faham ya murid-murid? Pantun 4 kerat ini merupakan bentuk pantun yang biasa digunakan dalam kalangan masyarakat, terutama sekali masyarakat Melayu. Sekarang, mari kita lihat pantun yang terdapat dalam buku teks pada halaman 68. Mari kita lafazkan pantun ini bersama-sama ya murid-murid. Pokok kelapa di tepi telaga, pokok kuini di tepi laman. Bertegur sapa jiran tetangga, hidup harmoni zaman berzaman. Bagaimana murid-murid? Boleh melafazkannya semula? Mari kita lafazkan semula. Pokok kelapa di tepi telaga, pokok kuini di tepi laman. Bertegur sapa jiran tetangga, hidup harmoni zaman berzaman. Kita lihat 2 baris yang pertama ini ya murid-murid. Pokok kelapa di tepi telaga, pokok kuini di tepi laman. Semua kenal pokok kelapa dan pokok kuini kan? Kuini ialah sejenis mangga. Jadi pokok kelapa di tepi telaga, pokok kuini di tepi laman. Kedua-dua baris ini menceritakan tentang unsur alam. Baris ketiga dan baris keempat ini pula menceritakan tentang maksud pantun ini. Bertegur sapa jiran tetangga. Ya murid-murid, kita mestilah tegur menegur antara satu sama lain. Kalau kita berjumpa dengan jiran tetangga kita, ucaplah selamat pagi atau berilah salam. Tapi sekarang musim COVID, jangan bersalam-salaman. Kita ada budaya kita sendiri. Beginilah cara kita memberikan salam. Baris keempat, hidup harmoni zaman berzaman. Jadi, maksudnya masyarakat kita yang terdiri daripada pelbagai masyarakat, pelbagai bangsa mestilah hidup dalam keadaan harmoni sampai bila-bila pun. Faham ya murid-murid?
Okey, sebab itulah dikatakan dua baris yang pertama merupakan pembayang dan dua baris yang di bawah ini merupakan maksud sebenar pantun. Faham ya murid-murid? Sebelum kita masuk pada bahagian mencipta pantun secara berpandu, cikgu hendak murid-murid mengingat semula ciri-ciri pantun yang telah kamu pelajari sebelum ini. Ciri yang pertama, setiap pantun ada pembayang dan maksud seperti yang kita telah lihat tadi. Ciri kedua, rima di hujung baris pertama dan baris ketiga perlu sama. Rima di hujung baris kedua dan baris keempat perlu sama. Seterusnya, tanda baca. Baris pertama mempunyai koma di hujung baris. Pula ada koma bertitik. Baris ketiga koma semula dan baris keempat diakhiri dengan tanda noktah. Bagaimana murid-murid? Sudah ingat semua ciri-ciri itu? Dan satu lagi, baris pertama dan baris ketiga perlu ditulis di tepi garisan atau ke hadapan sedikit. Baris kedua dan baris keempat perlu ditulis ke belakang sedikit atau ke dalam sedikit. Itulah ciri-ciri pantun yang telah pun kamu pelajari sebelum ini. Sekarang, mari kita masuk pada bahagian mencipta pantun secara berpandu. Seterusnya, mari kita lihat serangkap pantun lagi. Pantun ini perlu dilengkapkan ya murid-murid. Diberikan dua pilihan jawapan. Yang pertama, sumbangan dan yang kedua, larangan. Mari kita lafazkan pantun itu dahulu. Buluh joran dijadikan galah, kait berangan di tepi muara. Jika jiran hadapi masalah, berikan garis usah berkira. Jadi, apakah jawapan yang sesuai di tempat bergaris itu ya murid-murid? Ya, sumbangan jawapannya. Mari kita lafazkan semula. Buluh joran dijadikan galah, kait berangan di tepi muara. Jika jiran hadapi masalah, berikan sumbangan usah berkira. Cuba lihat pada maksud pantun itu ya murid-murid. Jika jiran-jiran menghadapi masalah, kita mestilah memberikan pertolongan. Bukan sahaja dalam bentuk wang ringgit, tetapi apa saja sumbangan yang kita boleh lakukan. Mungkin kita boleh berikan pakaian, mungkin kita boleh berikan makanan, mungkin kita boleh berikan dalam bentuk wang ringgit. Sekarang kita lihat rangkap ketiga. Diberikan dua pilihan juga. Kita lafazkan pantun itu dahulu ya murid-murid. Mari kita lafazkan sama-sama. Pohon melati tumbuh sekata, harum mewangi di pinggir jalan. Saling garis sesama kita, kunjung mengunjungi jadikan amalan. Jadi, perkataan mana yang sesuai ya murid-murid? Menghormati ataupun rindui? Cuba fikirkan. Ya, hormati lebih sesuai diletakkan dalam baris ketiga. Sebab apa? Memang sesuai dengan ayatnya. Dan juga cuba lihat suku kata di perkataan kedua ini. Melati, hormati. Memang sesuai ya murid-murid. Pohon melati tumbuh sekata, harum mewangi di pinggir jalan. Saling hormati
sesama kita. Kunjung mengunjungi, jadikan amalan. Bagaimana murid-murid? Sudah faham bagaimana hendak melengkapkan pantun? Cikgu nak murid-murid buka buku aktiviti jilid 1 halaman 70 dan cuba lengkapkan pantun yang telah diberikan. Tugasan untuk pelajaran hari ini berbentuk projek mini. Murid-murid dikehendaki mencari pantun tradisional yang bertemakan kemasyarakatan dan membuat buku skrap. Faham ya murid-murid? Murid-murid kan dah biasa menghasilkan buku skrap. Okey, jadi tiada masalah untuk murid-murid menghasilkan buku skrap yang mengandungi pantun-pantun tradisional yang bertemakan kemasyarakatan. Bantu-bantu, semangat kejiranan, semua itu masuk dalam kemasyarakatan. Cikgu harap kamu sudah pun memahami cara mencipta pantun secara berpandu. Sila tekan butang like, share dan subscribe ya. Jumpa lagi dalam video lain. Bye-bye.